A78 218. Saya Aina Farha binti Muhammad Syarudin A1768660. Nama saya Nurul Aisyah binti Misran, nombor metrik A178-375. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhanis Nadia binti Rahim. Nombor metrik kad saya ialah A176-404. Saya Syetul Islam binti Ahmad bernombor metrik A175-766. Saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan pengurusan perhubungan pelanggan iaitu CRM. Di mana pengurusan perhubungan pelanggan merupakan perisian khusus dalam mendorong, mengurus dan mengoptimumkan hubungan pelanggan dengan perniagaan. Kempen pemasaran perniagaan akan dinilai dan diukur dengan melalui pelbagai rangkaian pelanggan. Perniagaan ke perniagaan iaitu B2B sering menggunakan transaksi yang melibatkan pengurusan perhubungan pelanggan. Kewujudan pengurusan hubungan pelanggan ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berinteraksi dengan syarikat dan dapat membangunkan asas pelanggan yang berulang. Seterusnya, dengan perkembangan dunia PKS dalam revolusi industri 4.0 memainkan peranan penting untuk meningkatkan pelaburan berteknologi tinggi dan nilai tambah yang tinggi di mata pelanggan dan negara. 4 kemampuan utama dalam pengurusan perhubungan pelanggan ini terdiri daripada teknologi, kemampuan sikap organisasi yang mengatur pengurusan perhubungan pelanggan, proses yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan bagi memenuhi kepuasan pelanggan, pengetahuan yang digunakan dalam pendekatan untuk menambah nilai dan memperoleh hubungan. Latar belakang pengenalan syarikat Shopee bagi VC ialah perniagaan marketplace dalam memenuhi keperluan pengguna-pengguna yang ada menjadi marketplace nombor 1 di Asia Tenggara. Manakala untuk misi ialah mencapai visi dengan mengembangkan perniagaan untuk para peniaga yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Objektif platform online shop ini adalah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang boleh menggabungkan penjual dan pembeli dalam satu komuniti. Syarikat Shopee merupakan platform e-dagang yang terkenal di Asia Tenggara. Shopee juga dilancarkan pada tahun 2015 di 7 buah negara Asia iaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Filipina. Seperti yang diketahui, Shopee merupakan anak syarikat C Group iaitu sebuah syarikat internet yang berpengkalan di Singapura. Syarikat C Group lebih dikenali dengan nama Garena kerana telah memperkenalkan platform Garena yang sangat popular di mana pengguna dapat mengakses permainan dalam talian mudah alih dan PC. Tidak lain dan tidak bukan lagi pengasas Shopee ialah Forrest Li atau nama sebenarnya Xiaodong Li. Forrest Li dilahirkan di Tianjin, China dan mendapat ijazah kejuruteraan daripada Universiti Jiatong, Shanghai. Seterusnya, Shopee juga menggunakan konsep perniagaan C2C, consumer to consumer, dan kemudian bertukar kepada B2C, business to consumer. Shopee juga menyediakan penjualan beli barang dan perkhidmatan atas talian yang cepat, murah dengan melalui pembayaran yang selamat seperti ShopeePay, e-wallet dan pelbagai lagi. Shopee juga turut bekerjasama dengan perkhidmatan pengoposan. Kita ketahui apabila pembelian atas talian pastinya memerlukan perkhidmatan pengoposan. Oleh itu, Shopee bekerjasama dengan beberapa kurier iaitu Pos Laju, GNT, Ninja Van, DHL dan Pos Indonesia. Antara perisian yang menjadi pilihan pengguna adalah melalui urusan pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah dikendalikan pengguna. Ini merupakan satu faktor yang menjadi tarikan Shopee kepada pengguna kerana terdapat pelbagai pilihan cara pembayaran atas talian seperti melalui kad kredit atau debit yang melibatkan semua jenis bank dan melalui ShopeePay, pembayaran secara offline melalui cash on delivery dan as pay later. Oleh hal yang demikian, Shopee menyediakan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan memudahkan semua pelanggannya.
Selain itu, pengguna yang menggunakan aplikasi ini perlu mendaftar masuk dengan mengisi beberapa maklumat demografi dari segi biodata diri, alamat tempat tinggal, alamat email dan nombor telefon. Segala maklumat pengguna dan data pengguna akan disimpan dalam satu pangkalan data yang dijamin hak selamatannya berdasarkan terma dan syarat yang dipersetujui oleh pengguna. Melalui cara ini, Shopee akan mengetahui keperluan dan kehendak pengguna berkaitan dengan logistik. Di samping itu, Shopee juga memfokuskan kepada perkhidmatan pelanggan yang komprehensif. Shopee akan mengoptimalkan perkhidmatan pelanggan dari segi kesediaan mereka dalam membalas mesej dan menyelesaikan masalah atau aduan yang dihadapi oleh pelanggan mereka dengan kadar segera. Hal ini kerana mereka ingin mewujudkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk terus setia dengan platform Shopee. Shopee telah mewujudkan ciri-ciri sosial yang inovatif untuk pengguna aplikasinya. Antara jenis platform yang ditawarkan di dalam aplikasinya ialah Shopee Live dan Shopee Feed. Shopee Live adalah saluran yang membolehkan penjual mengadakan sesi live streaming interaktif sendiri untuk mempromosikan kedai dan produknya terus kepada pembeli. Shopee Live membolehkan penjual berinteraksi dengan pembeli dan berbuat dalam masa yang nyata bagi mengetahui produk yang ditawarkan. Platform Shopee Live ini telah menjadikan penjual berpeluang membina jenama mereka sendiri, mengembangkan perniagaan, mengenali kehendak dan keperluan pembeli dan mengetahui potensi jualan mereka. Terusnya kepada Shopee Feed pula. Shopee Feed merupakan platform di app Shopee di mana penjual dapat berkongsi kandungan-kandungan menarik untuk memasarkan produk mereka kepada pengikut atau pembeli. Melalui platform ini, penjual dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara aktif dengan pengikutnya. Antara analisis program dan aktiviti CRM yang dilakukan oleh Shopee adalah berkaitan dengan mengumpul kepercayaan pengguna dengan jaminan Shopee iaitu Shopee Guarantee. Shopee menjamin hak-hak pengguna yang menggunakan aplikasi ini. Shopee juga akan memberikan maklumat yang lengkap kepada pembeli mengenai proses penghantaran sehingga barang sampai kepada mereka. Pendedahan maklumat mengenai keberadaan barang pembeli, jangka tarikh penghantaran barang dan pendedahan alamat pembeli merupakan maklumat yang akan diterima pembeli. Jika berlaku sebarang pembatalan dari pihak penjual atau pembeli, maklumat akan disalurkan terus melalui ruangan bual atau melalui email pembeli. Perkara ini dilakukan oleh pihak Shopee untuk mewujudkan kepercayaan dan meyakinkan pembeli di Shopee agar mereka menggunakan aplikasi ini tanpa rasa ragu. Memberi peluang kepada perbadanan kecil dan sederhana. Antara aktiviti dan program-program yang telah dilaksanakan oleh Shopee, yang pertama adalah Shopee Seller Education Hub. Yang kedua adalah kempen Shopee Support Local SME. Yang ketiga adalah pakej bantuan penjual Shopee. Shopee Seller Education Hub. Shopee telah bekerjasama dengan 20,000 syarikat perusahaan kecil dan sederhana untuk membantu mereka meluaskan pasaran mereka ke peringkat antarabangsa. Diwujudkan untuk memberi latihan dan pendidikan kepada penjual supaya dapat menjana keuntungan yang lebih. Shopee akan berkongsi tips kepada penjual-penjual supaya mendapat manfaat daripada promosi-promosi yang dilaksanakan oleh Shopee. Kempen Shopee Support Local SME. Kempen ini bertujuan menyokong produk-produk tempatan. Terdapat banyak kelebihan yang diberikan kepada penjual-penjual dan pengguna yang menyertai kempen ini. Dapat membantu penjual yang terkesan di samping menjaga hubungan Shopee dengan pelanggannya. Kempen ini telah membantu pelanggan-pelanggan sedia ada dan telah menarik pelanggan-pelanggan baru untuk menggunakan platform e-dagang. Pakej bantuan penjual Shopee. Pakej ini untuk membantu penjual yang terkesan sewaktu pandemik COVID-19. Melalui bantuan ini, pengguna akan mendapat pengurangan pembayaran dan banyak lagi. Ini adalah satu cara untuk mengekalkan hubungan dengan pelanggan-pelanggan Shopee. Pendapat bagi semua program dan aktiviti CRM Shopee. Yang pertama, meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Setiap aktiviti dan program yang telah dilakukan oleh Shopee berpotensi untuk meningkatkan taraf kepuasan pelanggannya. Program dan aktiviti seperti kemudahan pembayaran, kemudahan pengantaran dan perlindungan data privasi boleh meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Peningkatan dalam kepuasan pelanggan dapat meningkatkan bilangan pelanggan yang setia dan dapat menarik pelanggan-pelanggan baru. Yang kedua, Shopee lebih memahami pelanggannya. Melalui program-program yang telah dilaksanakan oleh Shopee, telah membantu mereka lebih memahami pelanggan mereka. Pelancaran kempen-kempen yang membantu pelanggan-pelanggannya yang terdiri daripada pengguna akhir dan penjual. Saya akan menyambung berkenaan dengan pelanggan adalah keutamaan Shopee
di mana program seperti Shopee Guarantee adalah untuk menjaga hubungan pelanggannya. Yang kedua adalah mereka mahu kesemua pelanggan mereka mendapat hak yang sepatutnya. Yang ketiga adalah Shopee akan memastikan pelanggan mereka tidak akan tertindas oleh mana-mana pihak. Keempat, keutamaan mereka terhadap pelanggannya adalah supaya pelanggannya sentiasa berpuas hati sewaktu menggunakan Shopee. Seterusnya di bahagian Shopee menjaga kebajikan pelanggannya. Pada waktu pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini telah menjejaskan sesetengah pelanggan Shopee dan Shopee telah menganjurkan program-program yang terhasil seperti daripada pakej bantuan keuangan, promosi bulanan dan pakej penghantaran percuma. Melalui daripada program tersebut, mereka dapat menjaga kebajikan pelanggan-pelanggannya. Dalam pada masa itu, mereka dapat mengeratkan hubungan di antara pelanggan dan juga syarikat serta secara tidak langsung dapat membantu menjana prestasi syarikat. Bagi cadangan penambahbaikan, kami telah mengenal pasti 4 kaedah yang boleh dilakukan. Penambahbaikan bagi Shopee ialah yang pertama, iaitu dengan mengambil pendekatan hyperlokalisasi iaitu hyperlocal. Setiap negara mempunyai cabaran dalam edakan yang berbeza. Oleh itu, bagi memuaskan kehendak pelanggan, Shopee perlulah mengambil pendekatan hyperlokalisasi di setiap pasaran yang mereka masuk bagi membawa pengalaman membeli belah dalam talian yang relevan kepada pelanggannya. Setiap pasaran mesti dilokalkan dalam kategori produk dan kempen pemasarannya. Sebagai contoh, di Indonesia, Shopee telah melancarkan Shopee Barokah untuk memenuhi keperluan pengguna Muslim dan Shopee juga telah menjalankan inisiatif dengan mengadakan festival seperti Tahun Baru Cina. Oleh itu, Shopee digalakkan untuk memfokuskan kepada mengadakan kempen di peringkat global agar dikenali di seluruh negara. Mengaplikasikan pelbagai jenis e-wallet ataupun kaedah pembayaran. Walaupun Shopee merupakan platform e-dagang yang terkenal di Asia Tenggara, namun Shopee hanya mempraktikkan kaedah e-wallet dalam proses pembayaran transaksinya, iaitu dengan menggunakan Shopee Pay dan transaksi dalam talian iaitu online. Hal ini telah menyukarkan sesetengah pengguna yang ingin membeli daripada negara bukan di Asia Tenggara. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat yang terbiasa dengan kaedah dalam talian iaitu PayPal merupakan sistem pembayaran barat yang terkenal di Amerika Syarikat dan kebanyakan penjual di platform Shopee tidak menerimanya. Salah satu sebabnya ialah PayPal ini mudah untuk membalikkan urus niaga. Oleh itu, penjual di Shopee tidak mahu mengambil risiko. Oleh itu, Shopee hendaklah mengaplikasikan pelbagai kaedah pembayaran agar selaras dengan kehendak pengguna, terutamanya pengguna di luar negara. Mengetatkan polisi produk tiruan. Pihak pengurusan Shopee perlu mengetatkan polisi dari kemasukan produk tiruan melalui peniaga yang mengaut keuntungan yang besar. Hal ini kerana membendung spekulasi yang boleh menjatuhkan nama syarikat secara tidak langsung. Ia juga mewujudkan persekitaran e-dagang yang bersih. Namun begitu, antara kaedah yang digunakan dalam sistem Shopee adalah My Purchase. Melalui My Purchase, sebarang pertikaian antara penjual dan pembeli akan dibawa kepada pemerhatian Shopee untuk mencari jalan penyelesaian yang dipersetujui kedua-dua belah pihak. Bagi cadangan yang terakhir ialah mengaplikasikan peniaga dan kemasukan digital. Penggunaan digital dengan pelbagai alat data dan visualisasi boleh membantu meningkatkan pembelian serta menjejaki sasaran pasaran. Hal ini kerana untuk mendorong perkembangan digital dan memastikan banyak perniagaan dapat memanfaatkan peluang yang diberikan. Penggunaan sistem pengurusan hubungan pelanggan dalam sebuah syarikat amat penting dalam menjaga hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Sememangnya khasiat sebuah syarikat untuk mewujudkan perhubungan yang lebih baik dan ingin mengekalkan pengguna sedia ada tanpa membiarkan mereka memilih syarikat lain. Oleh hal yang demikian, sebuah syarikat haruslah memainkan peranan yang signifikan agar mereka dapat menggunakan kos yang paling optimum untuk mendapatkan data pengguna yang paling tepat. Shopee juga akan sentiasa memperbaharui sistem mereka selaras dengan perubahan semasa dan lebih menepati citarasa pengguna. Shopee juga cuba untuk memahami pelanggan mereka mengikut segmen pelanggan dan kelas sosial dengan menawarkan pelbagai tawaran yang hebat terhadap produk yang menjadi pilihan pengguna. Oleh hal yang demikian, Shopee sering membuat penambahbaikan hanya untuk memenuhi kehendak pengguna dan cuba untuk memahami semua pelanggannya dengan lebih teliti.